Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Sama saya di studio, Saudara Azrul, Saudara Azlan. Dan petang ni tajuk kita ialah berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Pemuda PAS PN Bersatu. Boleh Bersatu yang meminta supaya Dr. Akmal membawa UMNO keluar daripada Pakatan Harapan daripada Kerajaan Perpaduan dan menyertai Perikatan Nasional. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, usaha kerengga ataupun kerajaan menebuk atap yang cuba dilakukan oleh Perikatan Nasional nampak gayanya tak henti-henti, tuan-tuan. Cuma persoalan dia, yang peliknya kenapa dia suruh Ketua Pemuda pula. Kenapa dia tak berjumpa dengan Presiden UMNO? Kerana tuan-tuan, Presiden UMNO sudah lama tak percaya dengan geng-geng Perikatan Nasional ini. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh puak-puak Perikatan Nasional ini ialah untuk menarik orang-orang lain yang berada di dalam kepimpinan UMNO secara perseorangan untuk ditarik bersama dengan mereka. Apa pun yang dilakukan oleh puak-puak Perikatan Nasional ni, saudara, akhirnya akan menemui jalan buntu. Kerana lagi kuat mereka membuat kerja kerengga ni ataupun membuat kerja menarik sokongan daripada geng-geng Kerajaan Perpaduan untuk menyokong Perikatan Nasional. Tetapi sebaliknya, hasil yang kita dapat lihat dengan jelas ialah geng-geng Perikatan Nasional yang akhirnya bersama dengan PMX. Jadi biarlah mereka ni meneruskan usaha yang sia-sia ini. Saya rasa hari ini PMX dan juga Kabinet Kerajaan Madani ini ada terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan yang lebih berfaedah, terutamanya dalam menyelesaikan isu-isu rakyat, isu nak menyelesaikan masalah beras yang berkurangan, iaitu beras super tempatan 15, isu nak menyelesaikan kecelaruan akibat daripada tindakan puak-puak Perikatan Nasional mempolitikkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah dalam kes yang melibatkan usaha pihak tertentu mengheret Kerajaan Negeri Kelantan yang telah menggubal undang-undang di luar bidang kuasa mereka, bercanggah dengan Kerajaan Persekutuan ataupun Perlembagaan Negara. So benda-benda macam ni yang lebih penting perlu kita jawab. Jadi kita tak boleh membiarkan diri kita lari daripada landasan yang betul, lari daripada matlamat untuk menyelesaikan isu ekonomi negara dan rakyat. Jadi hari ini kita harap rakyat juga dalam masa yang sama jangan membiarkan puak-puak ini diberikan peluang untuk kembali memerintah. Kerana bila mereka memerintah, kita lihat bagaimana negara ini telah dihancurkan oleh mereka. Bagaimana kita punya jumlah hutang yang peringkat awal hanya 686.8 bilion pada tahun 2017, hari ini sudah melonjak pergi ke 1.5 trilion ringgit. Okey. Kita mulakan dengan soalan di studio. Kalau ada kawan-kawan yang cakap banyak, ni ada banyak yang cerita pasal Zam Yahya lah, cerita pasal masuklah dalam live ni kan. Tanya soalan secara live kan, senang. Kita boleh jawab juga secara live. Okey? Soalan studio tu kan? Ya. Okey. Kenyataan daripada Wakil Bersatu ni seperti menangguk di air yang keruh. Mereka sengaja cuba atau mengelirukan orang Melayu supaya terlihat yang Dr. Akmal ni ke arah mesra Perikatan Nasional dan sebagainya tu. Kalau mereka, itulah
Kalau mereka nak pujuk Dr. Kamal, dia orang pujuk Dr. Kamal je lah. Persoalannya yang dia nak supaya Dr. Kamal pujuk parti ni untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Kita sudah pun bermesyuarah banyak kali dan pendirian MT UMNO konsisten. Kita bersama dengan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So tak timbul soal lah. Kalau Dr. Kamal seorang nak pergi pun, Dr. Kamal ni dia bukan ahli parlimen pun, kan? Dia ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka. Jadi sebenarnya usaha pemuda Perikatan Nasional ni memang kita tak tahulah di mana datang dia punya logik dan dia punya kira-kira ni, kan? Apa matlamat yang dia cuba nak capai. Okey? Okey dok, kita lihat beberapa pandangan atau kenyataan daripada Dr. Akmal tak selari dengan parti dan saya rasa tak salah sebab beliau menyuarakan pandangan peribadi. Tetapi bila rakyat menerima tu, umpama ianya adalah jawapan daripada parti UMNO tu sendiri. Mempunyai pandangan yang berbeza memang tak salah. Mempunyai pandangan yang berbeza memang tak salah. Tapi kalau selalu sangat membangkitkan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang telah dipersetujui dalam mesyuarat, itu ada sikit bahaya lah. Itu ada sikit bahaya dan setiap kali beliau mengeluarkan kenyataan itu, dia merisaukan ramai orang lain, kan? Sebab kita kalau boleh nak jaga hubungan di kalangan rakan-rakan parti komponen kerajaan perpaduan. Jadi kena cermat sikit dalam memberikan tindak balas dan respon terhadap apa juga isu yang dibangkitkan. Kalau orang macam Tony Pua mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang itu patut dia balon, tapi tak nampak pula dia balon yang tu, kan? Macam Hassan Karim tuntut presiden kita letak jawatan, sepatutnya pemuda yang awal sekali ke depan kan, mempertahankan, tak nampak pula, kan? Tapi kalau benda-benda yang macam Ngah Komeng ni, kan, laju dia keluar kenyataan. Tapi okeylah, kalau bab kenyataan yang keluar daripada Ngah Komeng tu memang patut kita bantah lah, kan? Yang mana patut bantah, kita bantah. Tetapi tidak perlulah meletakkan kenyataan individu sebagai kenyataan parti, kan? Sama juga orang DAP pun tak anggap kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Kamal itu sebagai kenyataan parti. Itu pendirian beliau dan habis kuat kita boleh kata itu pendirian pemuda UMNO. Dan saya pun ada juga geng-geng pemuda yang rasa macam tidak selesa juga dengan pendekatan sedemikian lah. Patutnya lebih diplomatik. Patutnya kita boleh guna cara musyawarah, kan? Kita dah duduk dalam satu pasukan, kita ada banyak kaedah dan saluran. Kita boleh guna saluran itu untuk menegur kawan-kawan kita ni, kan? Yang mana tidak ada dalam kepimpinan, macam Tony Pua, macam Kit Siang, macam apa ni, Ramasami, kan? Ni nak balon-balon lah, kan? Sebab dia orang pun guna media sosial. Okey? Begitu. Akar Rumbi UMNO kan yang dah berpaling tadah sebelum ni, yang kebersatu, ramai yang telah cuba untuk kembali kepada UMNO. Apakah pendirian UMNO? Adakah bersifat terbuka menerima ataupun bagaimana? Pada pandangan saya, kalau mereka ni nak masuk balik UMNO, kan, kita kena berlapang dada lah, kan? Tidak semestinya kita menolak sebarang apa ni usaha orang yang nak kembali bersama dengan kita. UMNO ni dia hanya akan kuat kalau orang yang dulu bersama dengan kita dah lari, dia kembali bersama dengan kita. Orang yang dulu tak bersama dengan kita, sekarang dia nak bersama dengan kita, kan? Ini juga boleh menguatkan UMNO. Kalau orang yang dulu dia atas pagar, sekarang dia solid dengan kita, ini juga boleh menguatkan kita, kan? Tapi dalam masa yang sama kita juga berhati-hati. Kita pun dah banyak kali kena tikam belakang ni, kan? Jadi kita tak adalah sewenang-wenangnya percaya seseorang tu dengan mudah. Jadi kalau ada yang skeptikal sikit, itu standard lah.
Kan? Bukan semua orang boleh terima dengan mudah. Okey? Tapi tak ke ianya orang kata menambah lagi politik, apa orang kata menambah lagi garam di dalam apa politik di dalam parti itu sendiri? Menambah garam macam mana tu? Garam apa kau nak? Yelah, orang kata kita faham di dalam UMNO tu sendiri ada politik dalaman dan sebagainya. Bila orang-orang yang sebelum ni dah belot masuk semula ke dalam UMNO, ia jadi macam seperti menambah garam lah. Biasalah. Orang suami isteri pun kadang-kadang dah bercerai, dia boleh rujuk balik, kan? Jangan kita rigid sangat lah. Senang cerita. Ini parti politik, bukan tukar agama. Syafiq murtad tu dah murtad lah. Dah murtad lah. Masuk balik juga agama Islam, kan? Satu terima juga. Okey. Okey tu, pendirian PAS melalui Mursyidul Ampas, PAS tetap mahukan muafakat nasional walaupun UMNO telah menutup buku. Komen sikit. Komen saya senang je. Itulah menunjukkan betapa terdesaknya mereka. Mereka tahu kalau tanpa sokongan daripada UMNO, mereka tidak mungkin boleh bentuk kerajaan. Tetapi kita nak beritahu dengan mereka bahawa kita fikir jauh daripada itu. Kalau setakat bentuk kerajaan dengan puak-puak PAS bersatu ni, kita dapat sebuah kerajaan yang ada 114-115 kursi yang bila masa boleh runtuh ni. Last kali, tak ada pelabur yang akan masuk melabur ke dalam negara kita. Kita tengok baru-baru ni, bila mereka ni masih lagi memainkan tentang apa ni, kerajaan boleh bertukar bila-bila masa, kan? So benda ni menyebabkan suku ketiga kita punya pelaburan langsung asing ataupun foreign direct investment kita terjejas, kan? So jangan ingat apa yang dia orang buat ni tidak memberikan kesan. Itu sebab bagi saya kerajaan perlu tegas. Kalau mereka ni terus-menerus cuba menjatuhkan kerajaan yang dipilih melalui saluran demokrasi ni, mereka nak jatuhkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak demokratik, mereka memfitnah dan sebagainya, dan hari ni dah masuk ke kategori mensabotaj ekonomi kita. Tindakan mereka ni menyebabkan pelabur takut nak masuk dalam negara. So kalau benda ni dah sampai ke tahap sabotaj ekonomi, kita boleh ambil tindakan pada mereka ni. Tak ada masalah. Boleh pakai SOSMA pun. Okey? Tapi tu, let's say lah kata untuk UMNO memperkuatkan sokongan terhadap orang Melayu, jika di kemudian hari PAS atau PAS menawarkan untuk bekerjasama, pendirian tu macam mana? Pendirian saya? Walaupun saya tidak percaya dengan kepimpinan PAS yang sedia ada ni, tetapi tak mustahil besok lusa ada orang-orang baik dalam PAS ni akan mengambil alih kuasa. Bila Allah Ta'ala menghendaki Haji Hadi untuk berundur, maka berundurlah Haji Hadi. Kalau Haji Hadi dah tak ada, mungkin ada orang yang baik yang mengepalai ataupun mengemudi PAS. Pada ketika itu mungkin PAS boleh berubah kembali kepada PAS dulu, kan? Yang meletakkan Islam di hadapan, kan? Bukan macam PAS yang zaman Haji Hadi ni, yang meletakkan jawatan di hadapan, meletakkan royalti minyak mengatasi Islam, meletakkan kepentingan jawatan dia dengan gaji buta dia mengatasi umat Islam dalam UMNO ada 3.7 juta. Sepatutnya yang itu digabungkan dengan 1 juta lebih ahli PAS, kan? Tapi disebabkan jawatan, disebabkan royalti minyak, disebabkan gaji buta dia sebagai duta besar Timur Tengah, dia pilih untuk bersama dengan bersatu. So kalau misalnya Haji Hadi dah tak ada, macam-macam boleh berlaku. Kita jangan tutup sebarang kemungkinan. Okey? Okey Dok, kenyataan daripada PMX hari ni, saya baca sedikit kenyataan beliau.
harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. Pandangan peribadi tu. Itu macam mana? PMX punya kenyataan, harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. Memang cakap macam tu. Saya rasa harga barang ni dia bergantung pada penawaran dan permintaan. Saya lebih percaya teori ekonomi. Tetapi kalau rompakan hasil ini dapat dihentikan, rasuah dapat dihentikan, ianya akan mengurangkan ketirisan. Bila ketirisan dapat dikurangkan, negara sudah pasti akan dapat banyak manfaat. Banyak manfaat. Sama ada manfaat itu boleh memberi kesan kepada harga barang, tengok jenis barang lah. Tengok jenis barang. Kalau barang-barang tu barang-barang yang kita perolehi melalui kita beli dekat pasar dan sebagainya kan, mungkin tak nampak sangat. Tetapi contohnya, kalau barang yang kita kerajaan beli kan, procurement of helikopter contohnya, kalau tidak ada ketirisan, sudah pastilah barang tu lebih murah. Beli peluru, beli jet pejuang, beli apa maknanya pembelian barang oleh pihak kerajaan. Kalau tidak ada ketirisan, sudah pasti akan lebih murah. Tak perlu cover orang tu dan sebagainya, perlu, sudah pasti akan lebih murah. Mungkin PMX merujuk kepada pembelian ataupun bekalan terhadap kerajaan. Ataupun mungkin PMX merujuk pada ialah sebelum-sebelum ni kita dengar kes Tun Daim Mahathir yang merompak hasil negara dan ia mengakibatkan ekonomi negara kita. Yalah, kalau maknanya yang efek secara langsung ialah projek-projek kerajaan. Kan? Pembekalan di peringkat kerajaan. Itu yang akan efek kepada harga sesuatu barang. Kalau perlu cover pihak tertentu, kalau perlu merasuah pihak tertentu, ada juga kemungkinan untuk produk-produk kurang sikit lah kemungkinan untuk produk-produk yang contohnya Milo ke, beras ke, apa ke kan, makanan ruji lah. Makanan ruji kurang sikit. Tetapi kalau misalnya contoh macam apa yang berlaku di Kedah, berlakunya sorok barang, kan? Ini juga akan memberikan kesan kepada kenaikan harga barang. Penyalahgunaan kuasa, kartel, sindiket, simpan barang, campur barang tulen dengan tak tulen. Ini juga akan memberi kesan. Okey? Ada yang nak naik sebelum kita next question? Belum, next question. Tok ada baca tak berita ini berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Azam Baki mengesahkan Tun Daim menyaman beliau kerana SPRM tak mengikut proses SOP yang betul? Tak apalah, biar mahkamah yang putuskan. Orang kalau dah kena tahan, dah kena soal siasat, dah kena dakwa di mahkamah, mestilah untuk menunjukkan seolah-olah dia dianiaya dan sebagainya, dia akan cari loopholes untuk wujudkan persepsi seolah-olah macam ada berlaku salah guna kuasa, sentiasa berlakunya politik balas dendam dan sebagainya. Jadi bagi saya, helah-helah Tun Daim ini kita tak perlu terkejut lah. Biarlah dia nak saman Tan Sri Azam Baki. Saya pasti Azam Baki seorang yang berpengalaman. Bila dia mengambil keputusan untuk bertindak ke atas Daim, bukannya dia sekelip mata je ni. Sudah pastilah dia tahu bahawa Daim ini bukan calang-calang orang. Seorang yang korup, yang dah berpuluh tahun berkuasa. Dia ada networking di banyak tempat, termasuk dalam kakitangan kerajaan. Dia ada networking di kalangan hakim-hakim, dia ada networking di kalangan AG Chambers, dia ada networking di merata tempat. So kalau nak ambil tindakan terhadap Daim ni,
you must be really careful, really Berani lah. maknanya everything got to be in order. Faham tak? Takkanlah Azam Baki nak sambil lewa, betul tak? Mesti saya tak berapa bimbang. Biar dia saman hak dia nak saman, dia ada duit banyak. Tapi perkara ni bila kita tengok orang yang dah disiasat dan dah didakwa, tiba-tiba dia memfailkan saman terhadap SPRM Tan Sri Azam Baki. Sedikit sebanyak macam tu cakap polemik ni boleh Dia nak create perception. Dia nak create perception seolah-olah tindakan yang dibuat ke atas dia ini tidak mengikut undang-undang, dia dianiaya, politik dendam. Itu hanya nak create perception. Tapi itu sangat bahaya pada rakyat yang orang kata. Tapi itu hak dia. Kita tak boleh halang Tun Daim nak saman siapa pun. Kan? Tapi benda tu akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah, hakim akan tengok sama ada merit tak apa yang Tun Daim cakap. Kalau tak, mungkin dia kena bayar yuran guaman Tan Sri Azam Baki ni. Kena ingat tu. Bukan maknanya kau saman orang tu kau akan dapat duit. Kau mungkin kena keluar duit. Dia tak apalah dia. Kena ingat tu. Kau mungkin kena keluar duit. Orang tipu kita saman dia. Belum tentu kita akan dapat keadilan, kita akan dapat. Tapi mungkin disebab-sebab teknikal, kita pula kena bayar yuran guaman orang tu. Padahal orang tu tipu kita. Aku pernah melalui benda ni. Double ni lah. Betul. Bala lah. Okay, Tok, sebut pasal SPRM kan. Hari ni peguam kepada Ratu Naga mengesahkan yang Ratu Naga ditahan SPRM berkaitan dengan dana NGO. Komen sikit tak pasal ni. Dia ada banyak version lah kan. Cuma bagi saya, kalau misalnya dakwaan itu tidak berasas, maka mungkin tak sampai ke proses pendakwaan. Jadi terlalu awal dia baru dipanggil untuk bagi keterangan. So janganlah kita terus percaya bulat-bulat kan. So kita tengok dulu kan. Sebab bila ada report daripada pegawai SPRM, daripada pihak tertentu, SPRM akan siasat. Bila SPRM siasat, SPRM akan dapat maklumat-maklumat. Kan? Kemudian sudah pastilah orang yang direport ini, SPRM kena ambil dia punya apa dipanggil? Keterangan. So setakat ni yang saya tahu, Ratu Naga ni baru dia ambil keterangan. Belumlah lagi sampai ke tahap ditangkap. Kena reman dan sebagainya. Oh, tapi peguam dia mengatakan yang dia ni ditangkap. Tak apalah, kena tangkap. Tapi malam ni dia tidur rumah ke tidur di SPRM belum tahu lagi. Kita tak tahu. Kita tunggu kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM. Ada kemungkinan juga kalau misalnya SPRM tu dia dah buat siasatan tu dah begitu detail, biasanya dia tangkap hari ni, besok dah dakwa. Boleh Boleh. Okey. Maknanya dah lengkap lah. Dah hampir lengkap siasatan tu kan. Sebab kalau dah ada bukti yang cukup apa semua, memang SPRM boleh tangkap kan. Dan biasanya ianya selepas mendapat kelulusan daripada pihak pendakwaan AG Chambers untuk dilakukan pendakwaan. So mungkin juga dia tangkap terus besok didakwa. Ada kemungkinan. So setakat ni belum ada kenyataan rasmi daripada pihak SPRM. Kita jangan buat andaian dulu. Kita tengoklah. Okey. Ada nenek? Tak ada lagi. Okey Tok, soalan Tok berkenaan dengan semalam kita ada membicarakan berkenaan dengan beras kan Tok kan. Tapi hari ni Anwar Ibrahim mengumumkan bahawanya bakal ada mesyuarat nakol dan kemudian akan ditentukan harga beras. Komen. Ya, kalau sebelum ni kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Abu Hussein
Bukit Gantang. Dia mengatakan bahawa harga beras Madani ni ialah RM30 satu pack. Tapi hari ini PM mengatakan bahawa akan ada satu mesyuarat nakol yang akan menentukan berapa harga beras Madani ni. So macam-macam boleh jadi. Dia boleh jadi turun daripada RM30, dia boleh jadi tinggi daripada RM30. Ianya juga mungkin akan membincangkan sama ada beras ST super tempatan 15 tu akan kekal ada di pasaran ataupun tidak. Kita tak tahu. So kita bagi masa untuk mesyuarat nakol tu berlangsung dan kita tunggu keputusan daripada mesyuarat nakol. Saya harap beras ST super tempatan 15 ini akan terus kekal dan apa dipanggil stok bekalan ataupun stok beras ST super tempatan 15 juga dapat dipulihkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Abang Mat ni tengah buat macam-macam untuk pastikan bekalan ni mencukupi. Kita tak nafikan bahawa memang ada shortage. Memang ada shortage dan beliau melakukan banyak benda untuk pastikan bahawa masalah ini dapat diselesaikan. Okey? Okey Tok, ada soalan daripada kita punya viewers kan. Tadi berkenaan dengan bersatu ajak pemuda UMNO kan. Jika dikata kat sini, jika pemuda UMNO mahu bersama dengan Bersatu atau Perikatan Nasional, boleh ke pemuda UMNO ni keluar beramai-ramai, mana kata secara berkumpulan kepada Perikatan Nasional? Siapa? Dalam Facebook ni. Siapa cakap? Viewers kita. Dia kata boleh ke pemuda UMNO ni semua keluar daripada UMNO pergi kepada Bersatu dan sebagainya? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi saya rasa pemuda UMNO belum gila lah. Kan? Apa pasal kau nak masuk parti yang dah tak ada masa depan ni? Parti yang semakin hari semakin hilang sokongan ahli parlimen dia sendiri. Ahli parlimen dia sendiri pun pindah sokongan pada PMX. Kenapa kita pula tiba-tiba nak masuk bersama dengan Bersatu? Orang UMNO semua tahu macam mana perangai Bersatu ni, macam mana perangai PAS ni, kan? Takkan kita nak buat kerja gila. So tak payah fikirlah benda ni. Benda ni tak perlu fikir sebenarnya. Kenapa kita nak fikir benda-benda yang kita tak patut fikir? Benda yang kita patut fikir, kita tak fikir. Sebab ianya benda yang kita patut gunakan otak kita, kita tak nak pakai otak, kan? Benda yang tak patut fikir, kita fikir. Ni masalah dia. Sebab ianya datang daripada kita punya viewers kan. So okay. saya tanyalah. Itulah saya beritahu, jangan fikir. Ada yang naik kan? Suhaidi Gamilan. Suhaidi Gamilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suhaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar. Datuk, apa cerita Datuk? Apa cerita? Dah mula kipai Bang Nom balik. Lepas tu takkan aku nak kipas bos kau? Nak kipas Nikaji ke? Saya Datuk Sri Najib Datuk. Bos saya Datuk Sri Najib. Okey lah tu. Datuk janganlah pelik-pelik Datuk. Tak pelik apa? Apa yang pelik? Kalau kau punya bos ni Datuk Sri Najib, kau tak cakap dengan aku macam ni. Apa pula Datuk? Macam Datuk sekarang. Apa yang lain macamnya? Cuba cerita sikit. Lain macamnya tang mana tu lain macam? Datuk kenalah fikir sendiri Datuk. Tak ada. Engkau telefon aku nak tanya soalan, kau suruh aku fikir sendiri. Kau tak soal, macam mana aku nak fikir? Cuba kau bagi soalan, kau suruh aku jawab. Barulah aku boleh jawab. Ini kau masuk live aku, kau suruh aku fikir. Macam mana aku nak fikir? Soalan tak ada. Bagilah soalan. Cuba bagi satu soalan. Tak boleh fikir soalan. Okey. Bye-bye. Kita bagi orang lain pula. Hello, testing. Hello. Dengar tak? Dengar. Rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Baik.
Sihat tu Sihat. Saya Muhammad Rahim tu. Okey. Tapi sejak kebelakangan ni saya tengok UMNO ni semakin naik kembali lah tu. Alhamdulillah lah. Dan kita doakan agar dia kembali seperti dulu lah tu InsyaAllah. Tak mudah. Saya setujulah kita pun sama-sama lah membentuk negara ni tu. Okey. Itu ada TV belakang tu, boleh padam dulu tak TV tu? Ya, memang tak mudah tu, tapi saya rasa tak mustahil. Ianya boleh. Ya, betul. Tak mudah tapi tak mustahil, dan kita bekerja apa Dia yang tak mudah tu, tapi tak mustahil. betul. Yang bising tu siapa? Anak ke? Halo? Ya tu. Masih. Okey, sama. Okey, soalan lain. Setuju. Okey tu. Daripada kenyataan Wan Ahmad Faisal lah dekat sini berkenaan dengan kes ni Elin lah, kita sentuh sikit lah. Ancaman basic structure doktrin ke atas perundangan syariah. Dia kata ada pihak pertikaian cuba play down kes ni Elin ni tiada kena-mengena terhadap ancaman ke atas Islam tu sendiri. Macam mana? Dia kata macam kerajaan ni cuba menenggelamkan yang kita ni terlalu membela ni Elin sampai orang kata Kita tak bela ni Elin. Okay? Kita tak bela ni Elin. Cuma kes ni Elin ni ialah dia cuba mempertikaikan keabsahan. peruntukan undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang ternyata bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, itu je kes dia. Kan? Kita tak kata kita sokong ni Elin dan sebagainya. Cuma persoalan dia ada hikmah di sebalik peristiwa ni. Hikmah dia apa? Hikmah dia setidak-tidaknya hari ini kita tahu ada 16 perkara di dalam Kanun Acara Jenayah Kelantan yang bercanggah dengan kerajaan pusat. Dalam keadaan kalau benda tu berterusan, kita akan 2 set undang-undang yang berbeza terhadap manusia. Contohnya lah, kalau orang lelaki-lelaki, contohnya lah Azmin dengan Haziq. Azmin dengan Haziq tak boleh, dia dua-dua Islam, betul tak? So mungkin dua-dua tu boleh didakwa di bawah undang-undang Syariah. jenayah Kelantan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Azmin dapat pasangan baru yang bukan Islam, kalau katalah dua-dua ni didakwa di dalam mahkamah syariah, Azmin akan kena 2 tahun penjara maksimum. Tapi yang bukan Islam ni tak boleh didakwa di dalam mahkamah syariah. Kalau dia didakwa di mahkamah sivil, dia akan kena 20 tahun penjara. Adil tak? Tak ada. Tak adil lah. Sama-sama sedap tapi hukuman tak sama. Betul tak? Jadi, yalah, bila dah berlaku macam ni, setidak-tidaknya adalah peluang untuk diperbetulkan. Seperti mana yang Menteri Besar Terengganu cakap, dia akan kaji balik rang undang-undang Kerajaan Negeri Terengganu yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan untuk diselaraskan. Kan bagus benda tu. So, tak adalah semua orang PAS ni kepala tak betul. Kau ikutlah yang mana kepala betul, yang mana yang berdiri di bumi yang nyata, kan? Tidak mempolitikkan macam Taqiyuddin mempolitikkan dan sebagainya. Maka ikut yang itulah, kan? Lepas ni ada ruang, mungkin boleh diselaraskan undang-undang yang berkaitan dengan Islam ni, kalau boleh satu negara, kan? Biar lepas ni dia orang bincang. Tok, Okey. Okey, Tok, selepas panjang gila Tok menerangkan berkenaan dengan ni, Tok rasa adakah ianya akan jadi ancaman terhadap agama Islam?
apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, orang Islam dalam keadaan hari ini akan dipolitikkan oleh Perikatan Nasional. Kan? Benda yang Islam tak terancam pun, dengan mulut-mulut puaka-puak Perikatan Nasional ni, dia boleh memberikan persepsi yang sangat buruk. Sehingga ada orang-orang yang tak berapa cerdik ni percaya bahawa memang Islam terancam. Jadi bagi saya ianya sebuah ancaman. Itu sebab kerajaan kena tegas. Siapa yang mengingkari titah Kebauduli Tuanku Sultan Selangor umpamanya, yang menitahkan jangan politikkan benda ni, kan? Tapi kalau ada yang degil, ambil tindakan. Jangan bagi ruang, kan? Kena tegas. Kalau seorang-orang dah duduk lokap, baru dia orang tahu. Betul tak? Baru dia orang tahu. Kalaulah misalnya macam hari ni kita tengok kan, mulut si apa ni Papu Pelantar, mulut si Papa Gomo bebas cakap apa saja, fitnah apa saja, kan? Mereka macam-macam cerita, tapi tak ada sebarang tindakan. Maka mereka ni akan lebih berleluasa, lebih berleluasa. Kalau boleh, saya cadangkan supaya semua platform-platform media sosial ni, kan, kita buat zaman Mahathir dulu. Ada benda yang Mahathir buat ni bagus, kan? Zaman Mahathir ni, semua surat khabar ni kena ada lesen. Tapi orang kata kita ni diktator. Tak kisahlah orang nak kata diktator ke tak diktator, tetapi kita perlu ada kebebasan bersuara, bukan kebebasan memfitnah, bukan kebebasan mereka cerita. Jadi kalau setiap tahun, kan, TikTok contohnya, Facebook contohnya, lepas tu apa lagi, Instagram contohnya, setiap apa yang maksudnya setiap tahun mereka nak renew, dia kena renew, dia ada lesen, dia kena renew. Then only dia orang ni akan buat kerja lebih untuk memastikan konten-konten di dalam platform mereka ni ialah konten-konten yang, bak kata orang tu, konten-konten yang berfaedah kepada masyarakat, konten-konten fitnah akan ditapis dan sebagainya. Kalau tidak, macam sekarang, benda yang patut ditapis, dia orang tak tapis. Benda yang tak patut tapis, dia orang tapis, kan? Kita pun berapa kali dah kena block, kena shadow ban, kan? Benda yang bukan hate speech pun dia kata hate speech. Ini kita kena faham. Tapi Tok berkenaan dengan kes ni, Elina, ada yang bertanya kan Tok kan, boleh ke ada campur tangan daripada Perdana Menteri itu sendiri, ataupun orang kata political will untuk perkara ni? Untuk apa? Untuk kes ni, Elin ni yang berkenaan. Benda ni dia bawa ke mahkamah. Memanglah kalau nak ikutkan dia tidak ada locus standi, kalau nak ikutkan. Tetapi disebabkan dia pun orang Kelantan, kan? Dia pun rakyat Kelantan. Dan benda yang dilakukan oleh kerajaan negeri ni, menggubal undang-undang, bercanggah dengan apa yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Bercanggah tu berlaku di negeri dia. Nak kata dia langsung tak ada locus standi pun tak betul juga. Betul tak? Ini kita kena fahamlah, kan? Yang menyebabkan orang marah ni, bila dengar cerita dia mengimamkan suami dia. Ni benda-benda mengarut, yang tu orang marah. Itu hukum Allah, kan? Jadi kalau benda yang bukan ilmu kamu tu, kamu lebih baik jangan cakap, kan? Diam je, kan? Dia nak cakap tentang undang-undang sivil, dia cakaplah tentang undang-undang sivil. Okey? Okey Tok, kita lihat lah Tok, saya sentuh sikit lah berkenaan dengan ni. Kita lihat di page naratif rakyat ni banyak memainkan sentimen-sentimen seperti cuba memburukkan keadaan kerajaan sekarang ni. Tok boleh komen sikit lah? Macam mana? Page naratif rakyat ni banyak apa posting-posting mereka yang cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sedangkan kita tahu naratif rakyat ni pro Najib Razak. Kau kena tahu Datuk Seri Najib ni berada di dalam penjara.
jangan percaya bahawa apa yang ditulis oleh naratif rakyat ke, malah oleh page Najib Razak itu sendiri, kadang-kadang ianya ditulis oleh adminnya. Admin dia pun kadang-kadang dia ada marah dengan Rafizi ke, kan. So benda tu terikut-ikut, dia ada page dia sendiri tapi dia pergi tulis kat page Najib Razak. Yang tu tak betul lah, kan. So jangan anggap apa yang ditulis oleh mana-mana pihak itu mewakili Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib ada benda yang dia nak sampaikan, tahulah dia macam mana cara dia nak sampaikan. Dia tulis surat dia ke, ataupun dia suruh anak dia sampaikan ke, kan. Tapi kalau orang lain ni tak payah percayalah. Itu je. Sebab dia sedikit sebanyak mengelirukan, contoh kata memanglah dia mengelirukan. penyokong Najib Razak. Okey? Ada yang nak naik ke? Tak ada. Tak ada. Soalan kita dah habis. Okey? Okey, itu saja tu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.